لا شريك له رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسولا. Yang saya hormati Puan Moderator kita, Okaf Salbadiyah, dan semua admin-admin yang bertugas dan kelab sahabat pecinta Al-Quran yang dikasihi, yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan majlis kita di mana di hari nisfu Sya'ban ini. Di hari nisfu Sya'ban. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, Ana uhibbu an arfa'a amali, aku sangat suka, aku cinta ketika mana amalanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala wa ana shaim, sedangkan aku masih berpuasa. Jadi Nabi suka bila mana setahun punya amalan ketika mana dihantar report tersebut ke Allah Subhanahu wa taala, ditutupi buku catatan amalan dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, di mana nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musyahin. Allah Subhanahu wa taala ampunkan seluruh hamba-hambanya, seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluk ciptaannya, illa melainkan musyrikin, melainkan orang yang syirikkan Allah, yang sekutukan Allah dengan selainnya. Dan juga Allah SWT tak ampunkan dosa orang yang kedua apa dia? Orang yang musyahin, orang yang berada dalam permusuhan. Orang yang berada dalam permusuhan. Sebab tu kadang-kadang bila kita masuk, bila nisfu Sya'ban, kadang-kadang ada dapat tak? Siapa ada dapat puasa? Bersempena dengan nisfu Sya'ban, saya menyusul 10 jari. Kita pula balas, apa kau ni awal betul raya? Kita pula kata awal betul raya. Kan? Orang kita nak minta maaf Syawal je. Bulan lain semua tak nak. Kalau gaduh tu simpan sampai Syawal. Nanti Syawal lah minta maaf. Raya lah minta maaf, kan? Tapi memang sabit dalam hadis Nabi SAW yang mana Allah SWT akan ampunkan seluruh hamba-Nya melainkan orang yang menyekutukan Allah dan orang yang musyahid, orang yang berada dalam permusuhan. Jadi dah masuk nisfu Sya'ban ni, dah lah tu. Orang kata orang dah lah tu. Gaduh tu dah. Minta berbaik-baik semula. Dan banyak kelebihan bagi orang yang mana dia menghubungkan silaturahim, mengeratkan silaturahim. Banyak sangat kelebihan. Sehingga kan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis muttafaqun alaih antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, meletakkan satu bab khusus jika seseorang itu menghubungkan silaturahim. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, di mana dia masuk jenis nisfu Sya'ban, pertengahan nisfu Sya'ban, saya selitkan sikit lah, walaupun kita dah orang salat, tapi bersempena dengan hari ini, hari nisfu Sya'ban, saya selitkan sikit lah. Bersempena dengan nisfu Sya'ban, dianjurkan kita semua untuk sibukkan diri dengan amalan. Sibukkan diri kita dengan amalan. Supaya apa? Nabi SAW suka amalannya diangkat dalam keadaan baginda SAW berpuasa. Maknanya apa? Maknanya, kalau kita kiaskan hadis tersebut, maknanya Nabi SAW suka jika buku catatan amalannya ditutupi dengan dalam keadaan baginda sedang beramal. Dalam baginda sedang beramal. Jadi, kalau kita hari ini kita libatkan diri kita dalam nisfu Sya'ban, kita libatkan diri kita dengan tilawatul Quran. Tak kisahlah baca Yasin ke, tak kisahlah baca Baqarah ke, tak kisahlah baca 30 juzuk Al-Quran ke. Yang penting menyibukkan diri kita dengan amal. Kan? Yang masalahnya bila tak sibukkan diri dengan amal. Jadi, dan ataupun kita sibukkan diri kita dengan majlis-majlis ilmu. Saya difahamkan dekat SPAK ni
pagi, petang, siang, malam ada majlis ilmu. Sibukkan diri kita dengan amalan. Dan tak lupa juga bila kita cerita pasal nisfu Sya'ban, maka idza intasafa Sya'ban, bila mana telah masuknya separuh yang kedua bulan Sya'ban, maka fala tasumu alaih, maka tidak ada puasa bagi kamu. Tak ada puasa, tak ada puasa. Jadi yang yang lepas daripada nisfu Sya'ban tiada puasa. Maksudnya apa? Bagi orang yang tidak ada, bagi orang yang tak biasa puasa, yang mana tak biasa Isnin Khamis, tak biasa puasa Daud, Nabi Daud, yang tak biasa puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, maka dia tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan untuk meneruskan puasa sampailah separuh yang kedua bulan Syaban. Jelas kan? Tak boleh puasa dah. Bagi orang yang, kecuali bagi orang yang biasa puasa, dia boleh teruskan. Akan tetapi terusnya berpuasa tersebut sampailah 28 Syaban. 29 tak boleh dah. Sebab malam 29 tu kita dah mula intai-intai di manakah hilal, di manakah anak bulan. Jadi akan tetapi itu puasa sunat. Manakala puasa qada, sila-silalah habiskan cepat. Kan? Orang kita macam tu. Hak Ramadan tahun lepas tak ada yang tak dapat puasa atas dasar keuzuran, nak puasa, nak qada balik waktu bulan Syawal. Masuk bulan Syawal, nak mula puasa lah, tiba orang jemput. Nak puasa lah esok, ada open house. Nak puasa lah esok, tengok lemang dengan menu pula lemang dengan rendang daging. Memang tak sempat lah puasa. Tunda punya, dah rupa-rupa dah nisfu Sya'ban, nak masuk dah Ramadan ni. Jadi habiskanlah qada tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasih sekalian, banyak betapa besarnya, betapa istimewanya nisfu Sya'ban ini. Sibukkanlah diri kita dengan amalan. Maksud biasa puasa tu sejak bulan Rejab ke? Ya, betul. Sejak dah bulan Rejab, dia dah mula banyak puasa dia, maka dia ada autoritis untuk teruskan puasa sampai 28. Jangan 29, jangan pergi puasa pula. Sebab 29 Sya'ban itu adalah kita panggil ayyamus syak. Hari yang syak. Hari yang mungkin boleh jadi satu Ramadan, mungkin boleh jadi hari yang ke-29 Sya'ban. Dan Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu kerana melihatnya, iaitu melihat hilal, anak bulan, dan berhari raya lah, atau waftiru ni berbuka, tidak berpuasa, berhari raya lah kerana melihat anak bulan pada Syawal nanti. Dan juga Nabi SAW ada satu hadis lagi, yang mana mafhumnya Nabi SAW bersabda, jika kamu tak nampak, jika kamu tak nampak anak bulan, maka fa'akmilu Sya'bana salasina yauman, maka sempurnakan Sya'ban tu 30 hari. Kalau kata malam 29 tak nampak anak bulan, maka sempurnakan Sya'ban tu sampai 30. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, itu pesanan ringkas daripada saya berkenaan dengan bulan Sya'ban, bulan yang penuh kemuliaan ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan berkongsi berkenaan dengan satu lagi bab, masih lagi dalam bab tajuk daurah solat. Kita masih lagi dalam perbahasan sekitar bab solat. Sebelum ni kita dah habis dah. Kita dah masuk bab sunat solat. Kita dah masuk dah apa itu sunat hay'ah solat tu, kita dah kupaskan dalam daurah solat kita. Jadi insya-Allah pada pagi ini, sebelum saya masuk tajuk baru, saya nak suka untuk saya baca soalan-soalan kita, soalan-soalan sahabat kita yang hantar pada minggu lepas tapi saya sempat nak baca. Iaitu pertamanya ada daripada Kalthum Muhammad. Salam Ustaz, adakah lebih afdal untuk letakkan tangan di perut setelah bangkit dari rukuk? Kan? Meletakkan tangan selepas bangkit dari rukuk.
kan kita dalam kupasan minggu lalu, iaitu antara perkara, antara hayatuha, sunat hayah dalam solat itu adalah meletak wawad'ul yamini 'ala shimal, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri, bawah dada atas pusat. Tapi persoalannya, bila kita dah rukuk, kemudian kita bangun daripada rukuk, ke manakah tangan kita letak? Kat sini ada satu ibarat yang terkait dengan perkara ni. Itu ibarat tersebut berbunyi, apabila kita bangkit daripada rukuk, maka kita letakkan tangan pada asalnya. Jadi perkataan asal itu membuatkan ada yang berbeza pendapat. Ada yang berbeza pendapat, ada yang kata asal tangan kat mana? Asal tangan dekat mana? Ada yang berpendapat asal tangan itu di di bawah dada, kan? Maknanya sebelum kita rukuk, asal tangan kita kat mana? Dekat bawah dada lah. Dan kita buat macam ni. Tapi ada juga ulama yang berpendapat asal yang dimaksudkan dalam ibarat kita adalah tangan dilepaskan ke bawah. Tangan dilepaskan ke bawah. Jadi kalau nak letak bawah dada pun boleh, nak letak tangan terus ke bawah pun boleh. Kedua-duanya tidak membatalkan solat. Kedua-dua meraihkan ibarat kitab. Meraihkan ibarat kitab. Sebab apa? Asal tersebut boleh jadi asal sebelum rukuk ataupun asal qiyam. Ini asal qiyam, tangan straight ke bawah. Akan tapi saya lebih cenderung untuk memilih pendapat yang tangan straight ke bawah. Tangan straight ke bawah. Okey. Saya tengok lagi ada soalan. Okay. Baik. Jadi alhamdulillah, itu dia soalan yang saya masih tertangguh. Kemudian ada yang tanya, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita puasa pada hari Ahad sahaja, hari nisfu Sya'ban? Puasa nisfu Sya'ban sahaja. Boleh. Puasa nisfu Sya'ban sahaja. Tak puasa terus lagi. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab Fathul Qarib karangan Imam Ibn Qasim Al-Ghazi, satu kitab yang mensyarahkan kitab Matan Abi Syuja' fi Alfaz Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi umuri tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi as-salati. Kita akan masuk satu bab, iaitu bab yang mana membezakan antara lelaki dan wanita di dalam solat. Antara wanita dan lelaki di dalam solat. Maksudnya tak ada bab yang menceritakan bagaimanakah keadaan wanita di dalam solat. Lelaki macam mana, kalau perempuan macam mana, kalau lelaki macam mana, tangan dia bagaimana, buka kepak dia tu macam mana, cara rukuk dan sujudnya macam mana. Ada bezanya. Ada bezanya betapa indahnya Islam dalam menjaga aurat seorang wanita. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan kalau hoklah perempuan pun solat sebiji-sebiji macam lelaki. Kan? Jadi dia akan nampakkan bentuk badan dengan tangan terbuka. Kalau katalah kalau sujud tu sujudnya lebih tinggi daripada wanita. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'. Wanita itu berbezanya wanita di dalam solat bersama dengan lelaki. Bezanya wanita dan lelaki dalam solat itu fi khamsati asya', pada 5 perkara. Wa dzakara al-musannifu dzalika fi qawlihi wal mar'atu tukhalifu fiha khamsati asya' far-rajulu yujafi ay yarfa' mirfaqaihi an janbayhi. Yang pertamanya, lelaki itu far-rajulu yujafi membuka rongganya, membuka yujafi jauf, membuka rongganya, ini mengangkat yarfa' mirfaqai. Mirfaqun ni apa ni?
siku ni. Ni mirfaqun. An janbai, janbun. An janbai. Dia mengangkat sikunya daripada lambungnya, daripada tepi ni. Macam mana nak nampak? Okey. Tepi kita ni, ni bawah ketiak ni. Ni lambung. Bawah ketiak kita ni panggil lambung lah. Kalau orang kata tidur lambung kanan, maknanya belah kanan ni kena. Kalau lambung kiri, belah kiri ni kena. Okey. Jadi lelaki ni, bila dia solat, siku dia ni, dia akan mengangkat sikunya daripada lambungnya. Sama ada lambung kanan ataupun lambung kiri. Kalau saya buang filter, boleh nampak kot. Sekejap, saya buang filter. Sebab bila ada filter, dia susah sikit nak nampak kan. Sekejap. Okey. Okey. Hal lelaki ni, contoh, dia punya ni, ni mirfakun, siku. Ni jambun. Lambung. Lambung kanan, lambung kiri. Jadi lelaki ni, dia kena angkat siku dia daripada lambung dia. Dia kena angkat. Kalau perempuan dia rapat. Kalau lelaki dia angkat. Dia kena angkat daripada lambung dia. Wa yuqillu ay yarfa' batnahu an fakhidhihi fi ar-ruku'i was-sujud. Jadi sama ada ketika takbiratul ihram, fi takbiratul ihram, Allahu akbar. Nampak? Bila kita angkat, kan kita dah belajar sebelum ni, takbiratul ihram meletakkan tangan hazwa mankibai, seiring dengan bahu kita. Kan? Hak perempuan pun seiring dengan bahu, hak lelaki pun seiring dengan bahu. Akan tapi lelaki dia angkat. Dia angkat siku dia daripada lambung dia. Buka sikit. Kalau perempuan dia rapat. Allahu akbar. Perempuan. Kalau lelaki, dia angkat siku dia. Kadang-kadang Ustaz, saya belajar dulu kata hak lelaki yang ni kena cuping, yang perempuan dia ni kena cuping. Boleh ke Ustaz? Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kalau buat yang ni kena cuping ataupun seiring dengan cuping, maka dia akan kepit. Kalau yang ni kena, kalau yang ibu jari kena cuping, maka dia automatik akan terangkat. Jadi atas dasar masing-masing lah. Yang penting point dia, mirfaqun, siku kita terangkat daripada lambung kita. Jelas lah? Okey. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, ayyarfa' batnahu an fakhidhihi fi ar-ruku'i was-sujud. Dan yang keduanya, yarfa' batnah, mengangkat perut. Bahasa Arab perut ni batnun. Ya. Batnun, perut. Yarfa' batnahu, mengangkat perutnya, an fakhizun. An fakhizai, fakhizun. Fakhizun ni paha. Mengangkat perutnya daripada kedua pahanya. Fir ruku', di dalam ruku' dan di dalam sujud. Lepas tu kalau perempuan, dia rapat. Kalau lelaki dia tegak sikit. Bila tegak, punggung belakang dia akan lebih tinggi. Punggung belakang dia akan lebih tinggi. Kalau perempuan dia akan lebih rendah. Begitu juga dalam sujud. Bila dalam sujud, perut kita dijarakkan dengan paha kita, kalau lelaki lah, maka dia akan jadi tinggi. Kalau perempuan, dia akan rapatkan perut dia dengan paha dia dan dia akan jadi lebih rendah. Jelas lah? Ada nak tanya soalan ke yang buka mic? Tertekan. Tertekan. Okey. Tutup balik mic. Okey, baik. Okey, itu perkara yang kedua. Wa yajharu fi mawdi'al jahri. Mawdi'al jahri. Dan yang ketiganya, wa yajhar, menjaharkan, menyaringkan suara fi mawdi'al jahri, pada tempat yang perlu dinyaringkan. Maka lelaki dia menjaharkan suara dia pada ketika tempat yang dijaharkan suara. Kalau kata subuh, maka subuhlah kuat. Kalau kata isyak, maka isyaklah kuat. Kalau maghrib, maghriblah kuat.
Maghrib pada 2 rakaat yang awal. Manakala 1 rakaat yang akhir tak dijaharkan suara. Wa idza nabahu, dan apabila wa idza nabahu syai'un fi salati sabbaha. Laki apabila nak tegur untuk imam, maka syai'un fi salati sabbaha, maka dia akan berkata dengan sabbah, tasbih, iaitu subhanallah. Contoh kan. Nampak tu imam salah, subhanallah. Laki, itu laki, cara laki tegur imam. Ustaz perempuan takkan nak keluar suara. Kan? Takkan perempuan subhanallah. Contoh kan. Maka suara kan aurat. Kalau perempuan tegur kan, bila perempuan tegur subhanallah, khotok barisan soft laki habis goyang. Alamak. Kan? Jadi sebab tu suara wanita ni jadi jaga. Jadi ada cara dia wanita menegur imam. Okey, sebelum nanti saya cerita cara dia. Okey. Dan apabila seorang lelaki ingin menegur imam dengan subhanallah, kenapa dalam satu hadis Nabi SAW, man nabahu syai'un fi salatihi falyasabbih. Barang siapa yang ingin menegur sesuatu di dalam solat, maka hendaklah dia falyusabbih, hendaklah dia bertasbih. Fa innahu idza sabbaha iltafat ilaihi wa innama tasfiqu lin nisa. Dan maka sesungguhnya apabila seseorang telah bertasbih, maknanya telah menegur, iltafat ilahi, maka bagilah tumpuan kepadanya, berpalinglah kepadanya, maksudnya bagi tumpuan kepadanya. Wa innama at-tasfiqu lin-nisa. Dan Nabi SAW bersabda, hanya saja tepuk tasfiq. Tasfiq ni tepuk. Jangan pergi tepuk macam ni pula. Tepuk macam ni je. Kan? Innama at-tasfiq, tepuk itu untuk perempuan. Sebab apa? Waktu tu sahabat radhiyallahu anhu ajmain ada yang tegur imam pakai tepuk. Lalu Nabi SAW tegur lah. Laki tegur pakai tasbih. Falyusabbih. Akan tapi innama tasfiq, tepuk ni hanya untuk lin-nisa, untuk wanita. Jadi tok imam pun kena belajar juga. Yang jadi imam pun kenalah belajar. Kawan tu dah tepuk-tepuk, dah bertepuk-tepuk lah kat belakang. Imam relax je teruskan. Jadi kena belajar betul. Dan apabila kita nak subhanallah, maka biqasdi dzikri faqat. Kena ada niat, kena ada qasad, kena ada niat untuk zikir. Ataupun ma'al i'lam, ataupun zikir ma'al i'lam, bersama dengan nak bagi tahu. Dia ada dua. Sama dengan subhanallah, niat zikir. Satu. Tepuk sekali je. Kalau tak tepuk berapa kali Ustaz? Tepuk sekali je. Sebab kalau tepuk banyak kali kan ada pergerakan yang lebih daripada 3 kali pula. Tepuk sekali. Tengok imam macam tak dan, tepuk lagi sekali. Dah berhenti kan? Dah berhenti. Tepuk lagi sekali. Lepas tu kena tahu, imam di kalangan, contoh kalau kata ada jemaah wanita duk buat solat secara berjemaah, antara wanita sahaja. Tak boleh kalau ada lelaki. Wanita sahaja buat solat secara berjemaah. Lalu imam wanita tu kena tahu buat fiqh ni. Sebab apa nanti kawan dia tepuk sekali, dia buat tak tahu je. Dah. Tepuk. Kawan dah batal solat, awak tak tegur-tegur lagi. Kan? Okey. Dan bila satu orang tu nak tegur imam, contoh orang lelaki nak tegur imam, nak tegur dengan subhanallah. Lafaz subhanallah itu perlulah niat dengan niat zikir. Niat zikir. Ataupun, Ustaz boleh tak saya niat zikir dalam masa yang sama, saya niat juga untuk bagi tahu imam yang imam salah? Boleh. Maksudnya dua, dia campur niat. Dalam masa yang sama zikir, dalam masa yang sama i'lam. I'lam ni bagi tahu imam. Ataupun, Ustaz saya tak niat apa-apa pun, saya tengok salah, saya tak ada niat zikir, tak ada niat i'lam, saya subhanallah je. Boleh tak? Atlaqa lam tabtul salatuh, maka tak batal solat. Kalau sama ada dia niat zikir ataupun dia niat zikir campur dengan nak bagi tahu imam, ataupun dia mengitlaqkan, dia mengumumkan zikir tersebut, maka tak batal solat. Ataupun awil i'lam faqat, ataupun dia subhanallah saja. Subhanallah
Dan subhanallah, dia itu hanya niat untuk tegur imam. Niat untuk tegur. Niat untuk tegur. Dia tak ada niat langsung nak zikir ke, tak ada niat nak itlak ke, tak ada. Memang niat aku subhanallah ni aku nak tegur imam ni. Maka waktu ini batalat, maka batal solat dia. Sebab apa? Adanya zikir ajnabi khusus untuk tegur orang. Sebab tu kena yang nak tegur pun kena bijak dalam belajar bab solat ni. Subhanallah tu dalam masa sama kita niat. Aku nak tegur imam. Dalam masa sama aku nak zikir juga. Barulah selamat kita punya qiraah, bacaan dalam solat kita. Wa auratul rajuli ma baina suratihi wa rukbah. Dan pengarang musannif memasukkan dalam kitab, dalam bab lelaki dan wanita, perbezaan lelaki dan wanita dalam solat, itu aurat lelaki apa yang ada di antara surati, pusat, wa rukbah, dan lutut. Wa tilka indar rijali wan nisa'il maharim, amma indan nisa'il ajanibi fa auratu jami'u badani. Aurat lelaki dalam solat, aurat lelaki dalam solat, aurat lelaki dalam solat apa yang ada di antara pusat dan lutut. Maknanya ustaz, boleh lah saya pakai kain pelekat je, tak pakai baju, boleh tak? Kalau ikut sah. Kalau ikut fatwa, boleh. Tapi kalau ikut takwa, malulah depan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak pakai baju. Jelas tak? Kalau dah tak ada sangat, tutuplah apa yang ada di antara pusat dan lutut. Tapi dalam nota kaki kitab ini adanya menyebutkan watilka indar rijali wan nisa'il maharim. Boleh solat macam tu, tapi itu ketika mana sama ada saf-saf laki sahaja ataupun adanya wanita dalam saf tersebut dan wanita itu wanita mahram kita, maka boleh solat macam tu. Akan tetapi kalau ada wanita ajnabi, laki kan nak solat macam tu, tapi dalam keadaan yang sama ada wanita ajnabi, maka waktu tu dia kena tutup seluruh badannya. Amma huma falaysa minal aurah. Adapun kedua-duanya itu maka bukanlah aurat. Apa dia? Lutut dan pusat kita itu bukan aurat. Katalah apa? Bulat pusat kita tu ataupun kepala lutut kita. Kepala lutut tu bukan aurat. Atas daripada kepala lutut tu adalah aurat. Akan tetapi ulama menyarankan kita untuk tutup sekali dengan kepala lutut. Sebab apa? Sebab ketika mana kita melakukan pergerakan rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya, maka waktu itu kain yang menutupi aurat atas lutut itu akan bergerak-gerak. Dan boleh jadi dia buka aurat, tutup aurat, buka aurat, tutup aurat. Maka tutuplah sekali dengan kepala lutut tu. Tutuplah sekali dengan kepala lutut. Tutuplah sekali dengan pusat tersebut. Maka lebih selamat. Dan itulah yang pendekatan yang diambil oleh mazhab Syafi'i, iaitu al-ihtiyat, berhati-hati. Wala ma fawqahuma wal mar'atu. Okey, ni perempuan pula, kita cerita pasal perempuan. Tadi cerita pasal laki. Macam mana aurat laki, macam mana laki buka kepak dia ke apa ke. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajulu fil khamsatil madhkurah. Maka wanita, kita dah sebutkan 5 tadi, dan wanita dia beza dengan laki. Kalau kata laki adanya tasbih, maka dia tidak ada tasbih. Kalau laki angkat siku daripada lambung, maka dia tidak angkat siku daripada lambung. Kalau laki mengangkat perut daripada peha, maka dia tidak angkat perut daripada peha. Opposite. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fil khamsati al-madhkurah fa innaha tadummu ba'daha ila ba'din fatalsaqu batnahu bifakhidaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Maka wanita dia merapatkan perut dengan peha ketika rukuk dan sujud. Ini pun saya dah bahaskan tadi. Wa takhfadu sautah. Dan wanita ini dalam solat dia wa takhfid, merendahkan suaranya. In salat bihadratir rijalil ajanibi. Ketika mana sekiranya dia solat bihadrati, dengan adanya lelaki yang asing. Jadi jangan kalau ada orang lelaki luar, jangan jemaah perempuan ni duduk semayang baca kuat-kuat. Rendahkan suara. Rendahkan suara. Fa in salat, maka sekiranya salat munfaridatan anhum jaharat. Tapi kalau wanita itu solat sendiri, tak ada orang, tak ada lelaki ajnabi, tak ada lelaki yang asing, tak ada.
maka dia boleh jaharat, dia boleh baca dengan nyaring. Wa idza nabaha syai'un fi salati, kalau wanita ni nak tegur sesuatu di dalam solat, maka saffaqat, maka hendaklah dia tepuk bidarbi batnil yamin, dengan cara tepuk dia dengan bidarbi, dengan memukul batni. Batni ni perut tangan kanan, batnil yamin perut tangan kanan, ala zahri shimal, ke atas zahar, belakangnya tapak tangan kiri. Tapak tangan kanan perut dia, tepuk dekat belakang tapak tangan kiri. Macam tu. Jelas, nah? Okey. Falau darabat batnan bi batnin biqasd al-la'bi walau qalilan ma'a ilmi at-tahrimi batalat salatu. Macam mana ustaz kalau seseorang itu darabat, dia memukul perut tapak tangan kanan dengan perut tapak tangan kiri biqasd al-la'bi, dengan niat untuk bermain-main. Kan? Boleh macam ni. Dia biqasdil la'bi, dengan qasad untuk la'ab, untuk main. Walau qalilan, walaupun sikit, walaupun sekali. Kan? Walau qalilan ma'a alimat tahrim, ma'a ilmi tahrim, bersama dia tahu haram dalam melaksanakan perkara yang fahish, yakni main-main dalam solat, maka batalat salatu, maka batal solat dia. Tapi ustaz, saya tak tahu, ustaz. Dulu saya tak tahu. Maka tak tahu tak apa. Tak tahu, maknanya bila tak tahu, dia tak tahu keharaman yang tak boleh macam tu. Kan? Maka tak apa. Tapi kalau dah tahu saja lagi, mungkin dia duduk, tak tahulah, mungkin dia duduk soft ke 5 ke, dia nak bagi sampai tepukan dia depak ke, tapi dia tahu kan, tak boleh. Wal khunsa kal mar'ah, dan wanita, dan khunsa. Khunsa ni tahu kan? Khunsa ni orang yang mempunyai 2 alat kelamin. Wal khunsa, kita hukumkan dia seperti wanita, kal mar'ah. Jadi khunsa pun kena rapatkan siku, khunsa pun kena rendahkan perut daripada pahanya, khunsa pun kena rendahkan suaranya. Okey. Wa jami'u badanil hurrah auratun fi salati illa wajha wa kaffaiha. Kita dah cerita tadi aurat lelaki di dalam solat ketika mana tiadanya wanita ajnabi di antara pusat dan lutut. Kalau ada wanita ajnabi keseluruhan badan, maka apakah aurat wanita di dalam solat? Maka aurat wanita di dalam solat wa jami'u badanil hurrah, kesemua anggota badan wanita yang merdeka. Saya percaya semua orang orang wanita Malaysia ni semua merdeka, tak ada lah. Hamba dah tak ada lah. Kesemua badan wanita yang merdeka itu adalah aurat fi salati, di dalam salat, illa wajhaha wa kaffaiha, melainkan wajahnya dan kedua tapak tangannya. Kedua wajahnya dan kedua kaffai, tangannya, kedua tangannya. Hatta batinu qadamaiha, sehinggalah dalam pendapat yang muktamad bahawa sehinggalah batinu qadamaiha, sehinggalah tapak kaki pun masuk dalam aurat. Ini pendapat yang muktamad. Min ru'usil asabi'i ila ku'aini zahran wa batnan. Dan keseluruh anggota badan wanita di dalam solat adalah aurat melainkan muka dan tapak tangan. Jadi ustaz, tapak tangan je, hak belakang ni macam mana ustaz? Takkan saya nak tutup belakang je, depan terbuka, belakang susah lah ustaz. Mana ada jual sarung tangan yang tutup belakang je, depan tak tutup. Maka dalam kitab menyebutkan bermaksud dengan pergelangan tangan ataupun tapak tangan itu adalah ru'usil asabi', kepala-kepala jari, ila ku'ain, daripada kepala jari, ujung jari ini sampailah pergelangan ini, sama ada zahran belakang, wa batnan dan depan. Dua-dua. Maksudnya bukan sekadar tapak tangan je, belakang tapak tangan pun tidak menjadi aurat bagi wanita di dalam solat. Maka tak ada masalah. Kalau belakang ternampak tak ada masalah. Yang penting jaga ni.
pakai handsock, jangan duk bagi ternaik macam tu kan, tak mau. Amma kharij salah wa hadhihi aurata, inilah aurat seorang wanita di dalam solat, seluruh anggota badannya kecuali muka dan tapak tangan. Wa amma kharijul salah, adapun aurat wanita di luar solat, fa auratuha jami'ul badan, maka auratnya adalah keseluruh anggota badannya, semua termasuk dalam muka. Sebab tu ada dalam mazhab Syafi'i, di zaman di zaman fitnah ini, wanita disunatkan ataupun disuruh untuk pakai purdah, pakai burqah. Sebab apa? Sebab kita memang berada dalam zaman fitnah. Wal amatu karrajuli, dan wanita itu, wanita wal amah ni wanita, tapi wanita yang bukan merdeka. Wanita yang bukan merdeka. Wal amatu karrajuli, dan ada pun wanita yang hamba, maka hukum wanita yang hamba sama seperti lelaki. Fatakunu auratuha, maka jadilah wanita hamba itu auratnya di antara pusat dan lutut. Jadi sekarang ni memang tidak ada aurat hamba, tapi contoh kita tak tahu masa akan datang, wallahu alam, ada berlakunya penjajahan, ada berlakunya tawanan, maka berlakunya bila ada tawanan maka adanya mungkin jadi hamba kan. Purdah, niqab, burqa, ya samalah tu adik-beradik. Saya pun tak reti nak beza, macam-macam style lah sekarang. Ada orang kata purdah belah bawah, niqab bawah dengan dahi, burqa tutup semua. Wallahu alam. Tanyalah yang fashion yang pandai bab ni. Tapi yang pastinya tutup muka. Okey, jadi bila selesailah itu dia sekian berkenaan dengan 5 perkara yang membezakan antara lelaki dan wanita di dalam solat. Saya ulang, yang pertama, siku diangkat daripada lambung kanan dan kiri. Yang kedua, perut diangkat daripada peha. Yang ketiga, membaca nyaring pada tempatnya untuk lelaki, dan perempuan baca perlahan. Yang keempat, idza nabahu syai'un, kalau lelaki tegur dengan subhanallah, wanita tegur dengan tepukan. Dan yang kelimanya, lelaki auratnya di dalam solat ketika mana tidak ada wanita yang bukan mahram di antara pusat dan lutut. Wanita auratnya ke seluruh anggota badan kecuali tapak tangan dan wajah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu dia 5 perkara yang membezakan wanita dan lelaki di dalam solat. Jadi setelah habis bab ini, maka musannif, pengarang, telah bawa kita kepada satu lagi tajuk. Ini tajuk yang sangat penting, iaitu solat. Faslun fi mubtilatis solat. Kita masuk bab perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi kita ada masa lagi 10-15 minit lagi kita baca. Faslun fi mubtilatis solat. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Walladhi yubtilus solat 11 syai'an. Kalau dalam kitab ni dia bagi tahu, perkara yang membatalkan solat itu ada 11 perkara. Al-kalamul amdu was-salihu li khitabil adami. Pertama, yang perkara yang membatalkan solat adalah kalamul amdu, cakap dengan sengaja. Kalam, kata-kata yang dituturkan al-amdu dengan sengaja. As-salihu li khitabil adami, iaitu kalam tu kalam yang macam mana? Kalam yang mana salihu, yang boleh bagi orang yang mendengar di kalangan anak Adam memahami. Kan? Cakap dengan sengaja. Sawa'un ta'allaqa bi maslahatis salati aw la. Sama ada percakapan yang dengan sengaja itu dia tertakluk, dia ada hubung kaitnya dengan maslahah solat, dengan perbuatan solat ataupun tidak. Kenapa? Kerana perkara ini disabit dengan hadis Nabi SAW. Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Quran. Akhrajahu Muslim. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaih, yang mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya solat ini la yasluhu fiha, tak elok, tak baik, tak boleh
di dalam solat ini apa-apa perkara daripada perkataan manusia. Min kalamin nas. Tak boleh. Dalam solat tiada kalamin nas. Tak ada kalam perkataan manusia. Innama huwa tasbih. Hanya saja dalam solat ini kita kena bubuh buat tasbih. Sama ada kita bertasbih kepada Allah ataupun buat takbir, kita bertakbir kepada Allah, dan kita wa qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ini je, 3 perkara ni je. Dalam kita Allahu Akbar, takbir. Kita baca Al-Fatihah, qiraatul Quran. Kita baca surah, qiraatul Quran. Kita takbir untuk rukuk, takbir. Kita baca dalam rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, tasbih. Nampak? Dalam solat dia ada 3 je. Tasbih, takbir, qiraatul Quran. Tasbih, takbir, qiraatul Quran. Sebab tu kalau ada zikir-zikir lain, kita kena niat dengan zikir. Ataupun kita tak boleh niat saat nak bagi tahu imam tu, tak boleh. Jadi al-kalamul amdu, perkataan yang dilontarkan secara sengaja itu boleh membatalkan solat. Sawa'un ta'allaqa bimaslahati solat. Sama ada dia ada hubung kait dengan maslahah solat. Maslahah solat maksudnya adanya hubung kait dengan kepentingan solat. Contoh, Tok Imam lupa tahiyat awal. Tok Imam lupa tahiyat awal. Kan kita dah bagi tahu tadi, kalau sesuatu perkara berlaku, maka tegur dengan subhanallah, dengan niat i'lam wa zikir, ataupun niat zikir sahaja. Akan tapi kalau kata imam lupa, kita tegur, imam tahiyat awal lupa tu, contoh. Ataupun tengok lepas habis je baca surah, imam terus sujud, kita pula cakap, imam rukuk lupa tu, contoh. Jadi perkataan kita yang kita lontarkan itu secara sengaja, walaupun ianya berkaitan. Ada kaitan tak dengan masalah solat? Ada. Imam lupa rukuk. Adanya kaitan dia dan perlunya perkara itu ditegur. Tapi bukan dengan teguran kalamin nas. Bukan dengan perkataan anak Adam. Tak boleh. Jadi cara tegur dia ada cara dia. Okey. Ataupun contoh perkara kalamul amdu, kata-kata yang dilontarkan secara sengaja tapi dia tidak ada kaitan dengan perbuatan solat. Contohnya apa? Contoh, saya duduk sembahyang tepi tingkap. Lepas tu nampak daripada atas almari kat tepi tu Al-Quran jatuh. Contoh, Al-Quran jatuh. Lepas tu saya pula pergi baca, Ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Dalam surah Maryam muka surat kedua. Ya Yahya, yang mana maksud daripada ayat tersebut, wahai Yahya, khudhil kitab, ambillah kitab itu. Dan saya niat dia memang nak suruh ada orang lalu tu, ambil kitab tu. Maka tak boleh. Walaupun kalamil amdu, perkataan yang sengaja yang dilontarkan untuk perkara yang bukan maslahah solat pun batal solat. Jadi perkataan yang sengaja tak boleh dilakukan dalam solat. Dalam kitab Umdatus Salik, tak salah saya, ada menyebutkan bahawa perkataan yang sengaja ini cukup dengan 2 huruf boleh membatalkan solat. Cukup dengan 2 huruf boleh membatalkan solat. Contoh, nak tegur orang, ataupun nak tegur imam, tapi tak tegur dengan subhanallah, tegur kan ada tahu pattern mana dia belajar tegur imam. Maka pun ada 2, manakala 4 huruf kat situ, maka boleh batal solat. Wal amalul kathir, dan perkara yang kedua membatalkan solat, al amalul kathir, banyaknya perbuatan. Al mutawali, banyaknya pergerakan yang berturut-turut. Banyaknya pergerakan yang berturut-turut. Al-amalul kathir. Seperti apa? Contohnya dalam kitab menyebutkan seperti kathalasa khutuwati amdan. Kana dhalika aw sahwan. Amma al-amalul qalil fala tabtulu salatu. Seperti mana 3 langkah yang dilakukan secara sengaja. Contoh, duk tengok sebelah soft belah kanan kita ni macam ada orang tu dah pergi tandas.
Dia terkentut, kemudian dia keluar. Meninggalkan saf. Lalu saf itu kosong. Kita pun nak rapatkan saf, maka kita pun bergerak. Kita bergerak. Kita bergerak ke kanan. Kan? Kalau khutuwat, 3 pergerakan yang secara berterusan. 1, 2, 3. Batal solat dia. Batal solat dia. Al-amalul kasir, perbuatan yang melebihi 3 kali dan ke atas, maka batal solat. Jadi cara dia macam mana? Cara dia, bila kita nampak ada saf yang kosong, jangan biarkan kosong. Rapatkan saf dengan cara kita bergerak. 1, 2. Berhenti dulu, stop dulu. Sebab apa? Syarat tadi, al-amalul kasirul mutawali. Perbuatan yang banyak dilakukan secara berterusan. Kalau kita tak berterusan, ini kita berikan ada gap antara 2 pergerakan dengan 2 pergerakan, maka tidak ada masalah. 1, 2. Berhenti. 1, 2. Berhenti. 1, 2. Macam tu juga nak ke depan. 1, 2. Berhenti dulu. 1, 2. Berhenti dulu. Sampailah soft ke depan. Jelas, ya? Okey. Jadi perbuatan, kalau kita nak melakukan pergerakan yang besar, jangan kita gerak secara straight, continuously. Terus menerus buat. Tak boleh. Faham, tak? Terus menerus buat tak boleh. Jadi kena buat 2 stop, 2 stop, 2 stop. Adapun Ustaz, macam mana kalau saya gatal, tapi saya garuk macam ni je. Jari saya je gerak. Kalau pergerakan jari tidak menjadi masalah, boleh geraklah banyak macam mana sekalipun. Akan tetapi bila pergerakan anggota, tangan ke, kan, maka dia kena 2. Dia tak boleh 1, 2, 3. Dia 3 dah. Sebab itu perkara yang perlu kita jaga dalam solat. Selalunya saya tengok ramai orang kalau tak bendung daripada awal, maka dia akan salah perkara ini, iaitu bila dia bangkit daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, dia bangkit, tangan dia dah takbir, okey, tak apa, dia turun tu, jangan mendayung, jangan duk berdayung macam tu, kan. Sebab apa? Sebab bila kita berdayung, contoh, yang disunatkan adalah takbir. Okey, tak apalah, Sami Allahu liman hamidah, stop, itu disunatkan. Tapi bila kita lebih ke belakang, maka anggota kanan, tangan kanan pun lebih, anggota tangan kiri pun lebih. Maka dah 2 dah pergerakan. Pergerakan yang dihasilkan oleh anggota tangan kanan, pergerakan yang dihasilkan oleh tangan kiri. Kemudian kita pergi depan pula, elok 4. Jadi sebab tu, kalau nak turun tu, turun elok. Jangan duk hayun tangan tu, tak boleh. Sebab apa? Sebab pergerakan yang tidak melibatkan perbuatan solat itu boleh membatalkan solat. Jelas, kan? Kana dzalika sahwan, ataupun pergerakan 3 secara straight itu dilakukan kerana lupa ataupun tak perasan, maka tak boleh juga. Sahwan pun tak boleh. Ammal amalu, adapun perbuatan al-qalil, sedikit, fala tubtil, maka tidak batal solat. Sebab itu saya kata tadi, buat 2 stop, 2 stop, 2 stop. Wal hadatsu, dan perkara yang ketiga membatalkan solat adalah hadas. Hadasul asghar ke ataupun hadasul akbar ke, sama ada hadas kecil atau hadas besar, kedua-duanya membatalkan solat. Tengah sembahyang, tengah sembahyang, tiba-tiba terkentut. Dan kentut itu terjadilah satu perkara yang membatalkan wuduk, iaitu keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur. Maka batal tak wuduk? Batal wuduk. Bila batal wuduk, ada hadas kecil tak? Ada hadas kecil, maka batal solat. Jelas, nah? Itu hadas. Tapi Ustaz, saya pernah dengar Ustaz, yang mana kentut tu kalau tak ada bunyi tak batal. Ataupun sama ada 2. Sama ada bunyi ataupun bau. Bau batal. Tak salah tu. Dia kena tengok, bila kita yakin sahaja adanya pengeluaran angin daripada dubur kita, maka batal solat. Sebab apa? Syarat untuk batal wuduk adalah keluar sesuatu daripada
depan ataupun belakang. Sesuatu, lafaz sesuatu. Lafaznya sesuatu. Sesuatu tu termasuk juga angin ke, tahi ke, air kencing ke. Asalkan nama sesuatu keluar batal. Jadi kalau kata Ustaz yang kata bunyi tu macam mana? Itu bagi mereka yang was-was. Orang yang was-was ni dia ada masalah apa tau? Masalah tak kentut pun dia rasa macam kentut. Tak kentut pun dia rasa aku terkentut ni. Jadi orang yang mempunyai masalah was-was maka dia perlu yakinkan kewaswasan dia tu, maksudnya keraguan dia itu dengan bunyi ataupun dengan bau. Jadi tak boleh kita pukul rata hukum ini pada semua orang. Asal nak tunggu bau sampai baru nak batal wuduk, tak boleh lah. Nak tunggu bunyi baru nak, tak ada. Keluar je sesuatu dan kita tahu bahawa adanya pengeluaran angin daripada dubur kita, maka batal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasih sekalian, banyak lagi perkara-perkara yang membatalkan solat yang kita nak kongsikan sehinggalah habis akan, tapi masa tak mengizinkan. Masa tak mengizinkan. Ada 11 perkara yang membatalkan solat, kita sempat kongsikan al-kalamul amdu, pertama cakap dengan sengaja, wal amalul kasir, banyaknya perbuatan secara berterusan, dan yang ketiga berlakunya hadas dalam solat maka batalkan solat. So 3 perkara ini perkara yang batalkan solat. Insya-Allah pada masa akan datang kita akan sambung lagi perkara-perkara lain yang membatalkan solat. Sebelum saya akhiri kelas kita pada pagi ini, saya tengok dulu dalam ruangan komen kok ada ke yang tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz, daripada Hadijah Idris. Ustaz, berapa kali kita angkat tangan ketika takbir? Takbir apa tu? Takbir intiqalat ke takbiratul ihram? Okey, secara umumnya takbiratul ihram sekali. Kemudian lepas takbiratul ihram ni takbir yang pertama tu, takbiratul ula tu. Kemudian lepas takbiratul ihram, kita panggil lepas tu adalah takbir intiqalat. Takbir perpindahan daripada qiyam kepada rukuk sekali. Daripada rukuk ke i'tidal 2 kali. Daripada i'tidal ke sujud, takbir tapi tak angkat tangan. Takbir tapi tak angkat tangan. Sujud ke duduk antara 2 sujud, takbir juga tapi tak angkat tangan. Daripada duduk antara 2 sujud ke sujud balik, takbir juga tapi tak angkat tangan. Daripada sujud nak naik ke qiyam, takbir dan angkat tangan. Lupa, ada satu orang tanya, saya ingat. Ada yang tanya daripada tasyahud awal ke qiyam pun angkat tangan. Takbir dan angkat tangan. Okey. Ustaz, kalau kita batuk yang kuat setiap kali dalam solat batal tak? Kalau batuk tu memang tak sengaja tak masalah. Tapi jangan kita biasakan diri kita bila ada tak kena je dengan tegak kita tu tak boleh. Sebab tu kami sebagai kalau orang imam ni kena kurangkan berdehem dalam solat. Tapi kalau memang tak sengaja, kalau katalah kalau saya tak batuk ni Ustaz, Al-Fatihah saya memang tak boleh baca, maka dia kena batuk sikit. Bagi boleh lepas Al-Fatihah. Ada orang kadang-kadang sekat. Dia tak boleh baca Fatihah dia. Maka dia diperbolehkan untuk berdehem ataupun batuk sikit. Tapi kalau kata saya memang pattern dia suka nak tak boleh. Okey. Jadi ada soalan ni, Puan Maisarah. Ya Ustaz, bagaimana orang yang menggunakan stoma bag? Harap bila Ustaz beri penjelasan. Stoma bag apa? Jadi kadang-kadang kita rasa macam lepas solat kita dapati ada najis lah. So kita macam mana tu? Okey, maknanya saya tak faham yang stoma bag tu. Stoma bag yang kita pakai beg najis. Beg najis tu, okey. Bagi orang yang pakai beg najis tu, saya pun pernah pakai, bukan tak pernah pakai. Saya pernah masuk hospital dan disumbat benda tu kan. Jadi memang bila disumbat benda tu, dia akan terus ke pundi kencing ataupun dia terus ke tempat saluran najis. Dia tak ada tidak ada apa kata pintu tak ada.
Ya, bila tak ada pintu, maka apa akan jadi? Maka apa akan jadi? Najis itu akan keluar berterusan. Najis itu akan keluar secara berterusan. Sebab apa? Sebab tak ada yang menyekat dia. Tahu-tahu beg tu dah penuh. Betul? Tahu-tahu beg tu dah penuh. Setuju Ya, ya. tahu-tahu beg tu dah penuh. Okey. Kalau memang dia dalam keadaan sakit, tak ada masalah. Tunaikan solat saja. Tunaikan solat seperti biasa, tapi niat dia niat nawaitu istibahah. Nawaitu istibahah. Ketika mana dia menyucikan diri itu nawaitu istibahah fardhis solat. Dan dia solat itu solat seperti niat biasa, tapi ketika dia mengangkat hadas, niat mengangkat hadas dia itu adalah nawaitu istibahah fardhis solat. Saja aku mengharuskan solat. Sebab kalau dia nak niat nawaitu raf'al hadas, saja aku mengangkat hadas, tak boleh. Sebab hadas dia berterusan, terus keluar. Kan? Maka dia pertama sekali ketika dia mengangkat hadas, dia kena niat sahaja aku mengharuskan solatku. Dan bila dia solat nanti, dia solat seperti biasa. Dia solat seperti biasa. Solat dia itu solat yang menghormati waktu. Sebab apa? Sebab kalau dia nak tunggu cabut beg tu, tak tahu bukan bila nak cabut. Maka solat menghormati waktu. Dan kalau yang berkaitan dengan beg tu, sebab apa? Beg tu najis. Beg tu najis dan terkait dengan kita pun, maka antara perkara yang batalkan solat adalah najis. Hamlun najasah, membawa najis. Maka beg tu duk sangkut dengan kita membawa najis. Maka sebenarnya tak secara asalnya tak sah solat. Akan tapi kita perlu solat untuk menghormati waktu dan nanti qada balik. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, dalam solat apa ni? Ustaz, macam mana pula nak menghormati waktu bila mana dia memakainya 24/7, 24 jam 7 hari setiap hari kan? Maknanya dia memakai stoma bag tu sebab macam Haja Maisalah kan. Sama juga macam my late husband. Dia memakai stoma bag tu sebab dia terpaksa menutup dia punya tempat tempat dubur tu kan. Jadi dia kena pakai yang depan tu. Jadi dia tidak boleh solat menghormati waktu sebab bag tu akan berada di padanya setiap waktu. Beg dia akan berada bersama dengan dia sepanjang waktu. Adakah sampai bila-bila? Sampai setiap hari, sampai dia meninggal. Maknanya beg tu tidak akan lutut pada dia kecuali dia buat pembedahan dan tutup balik lah. Okey. Kalau mengikut kaedah asal, maka seorang itu dia tak dapat martabat ataupun solat yang 100% sah. Apa sebab dia masih terkait dengan najis. Najis tu masih ada dekat dia. Dan dia perlu solat menghormati waktu. Menghormati waktu tu maksudnya bila satu masa Allah Ta'ala bagi kesembuhan, maka dia qada balik. Ini pendapat asal. Tapi kalau pendapat yang lain, saya minta tawakuf dulu masalah ini. Saya bawa pada solat akan datang. Saya tengok ada tak pendapat-pendapat lain yang mengatakan kalau kata seorang itu dia memakai stoma bag dalam keadaan yang tidak, orang kata apa, kalau dalam bahasa kitab dia tak mengharapkan kesembuhan. Maksudnya rasanya memang tak sembuh dah ni. Maksudnya memang dia pakai berlama-lama macam tu. Ya, sebab saya pernah tanya Ustaz. Sebab saya pernah menanya Ustaz tentang stoma bag ni sebab my late husband memakainya. Dia kata dia tidak itu satu darurat, satu lagi disebabkan tidak ada cara dan dia bukan keluar daripada dubur. Maknanya dia walaupun dia carry the bag tu, tetapi bag tu di luar daripada dari dalam kan. Maknanya bag tu kalau ada najis dibenarkan. Jadi ya, atas dasar kemungkinan untuk orang yang memang dia dalam keadaan sakit yang berlarutan, kemungkinan ada rukhsah ataupun darurat untuk mereka ini. Jadi apa, saya tawakuf dulu, saya minta Puan apa tadi, siapa yang tanya tadi? Puan Maisarah. Dan juga Puan Maisarah untuk kita tawakufkan masalah ini. Saya cuba pastikan
dengan ibarat kitab dan kita akan bawa pada solat akan datang. Boleh kan? Boleh, terima kasih. Baik, masya-Allah. Ustaz dalam Satu solat, lagi saya nak tanya, Boleh. kalau orang macam ni, boleh ke dia menjadi imam? kalau ada imam yang lebih okey, dia kena ada imam tu yang naik. Sebab dalam kitab Umdatus Salik terang, saya ingat lagi, dalam kitab Umdatus Salik, aulan nas bil imamah al-afqah thumma aqra thumma, orang yang lebih aula untuk menjadi imam itu adalah pertama sekali dia kena orang yang paling faqih. Kemudian kalau tak ada orang yang paling faqih ataupun ada orang paling faqih tapi sama-sama faqih, maka tengok orang yang paling banyak hafalan dia. Dia kena martabat dia dia ada tingkatan martabat untuk jadi imam. Kalau suami isteri, mestilah suami kan? Kalau suami isteri, suami lah, takkan isteri buat jadi imam kan. Ya. Okey. Baik. Ustaz kalau begitu. Puan Hindun ada nak tanya soalan ke? Kita ada slot ke lepas ni? Tak ada Ustaz, tak ada. Saya habiskan soalan. Puan Hindun ada nak tanya soalan ke? Ni ada Puan Nur Aini. Ustaz, dalam solat tak tangan langsung sah ke solat kita? Apa maksud tak tangan? Tak angkat tangan ke macam mana? Ustaz, dalam solat tak angkat tangan langsung sah ke? Tak angkat tangan langsung pun sah sebab angkat tangan itu adalah sunat. Betul ke sembahyang tak pakai baju dalam batal Ustaz? Batal ke Ustaz? Tak pakai baju dalam batal ke Ustaz? Puan Rosita. Jadi kalau semayang tak pakai baju dalam tak batal selagi mana tak menampakkan bentuk badan, tak menampakkan warna kulit dan pakaian luar dia itu tidak telus. Tidak telus. Maknanya tutup cantik, maka ada masalah. Okey, baik. Stoma adalah usus yang buang aja. Baik. Terima kasih Puan Syekh Nur. InsyaAllah jika tidak ada soalan lagi, kita minta tangguh untuk hari ini. Kita akan bawa masail ataupun soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita. Yang satu tu stoma bed, dan slot akan datang supaya kita dapat pencerahan ataupun kupasan yang lebih dalam berkenaan dengan isu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah ringkasan daripada perkongsian kita pada pagi ini iaitu perkara yang membatalkan solat ada 11 dan kita sempat kongsikan sebanyak 3 cakap-cakap secara sengaja dan perbuatan yang dilakukan banyak lebih daripada 3 kali secara berturut-turut dan berlakunya hadas kecil ataupun hadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya, tuan-tuan dan puan-puan kita taufik dan hidayah untuk kita amalkan apa yang telah kita kongsikan dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tak dapat hadir pada pagi ini. Jadi saya mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kelemahan kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf. Saya serahkan majlis kepada puan moderator kita untuk teruskan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, syukur penerangan kupasan yang sangat jelas dan mudah difahami. Jadi perempuan banyak perkara yang kita belajar pagi ni. Mudah-mudahan kita boleh beramal dengan apa yang kita dah belajar. Amin. Ustaz, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kerana sudi memenuhi ruang yang kosong ni. Dan juga terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama-sama kita. 120 orang lebih akhirnya, walaupun pada awal 140 lebih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ada slot lagi. Kita akan dapat bersama, Ustaz ada ruang lagi untuk bersama kita meneruskan kupasan bab solat ini. Terima kasih sekali lagi dan itu silakan Ustaz untuk tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ini. Silakan. Subhanallah bihamdi subhan